genggaman tangannya. Genggaman tangan siapa? Malaikat maut. Dunia ni. Ni bumi ni yang kita duduk ni dalam genggaman malaikat maut. Dia punya ibarat umpama tu. Seperti pinggan makan yang berada di hadapan kalian. Seperti pinggan makan. Ni cawan yang ada depan anak ni. Ni cawan yang ada ayak ni. Dunia ni ibarat cawan ni. Tangan anak ni ibarat tangan malaikat maut. Dia pegang lagu ni. Dia nampak aja semua makhluk yang berada dalam dunia ni, dalam bumi ni, dia nampak. Mana Mae nak lari? Kat situ je. InsyaAllah dengan izin Allah, pada malam ini kita akan sambung kita punya pengajian kita dalam kitab ini tentang bab rahsia tentang kematian ini, yang pada hari ini kita akan masuk muka surat berapa? 46. Muka surat 46. Muka surat 46. Bukan lepas dah. Dah lagi noh. Muka surat 46. Siapa ada kitab tu kat tangan dia tu, muka surat 46. Ana ingat kan muka surat 50 lah. 45. Ni 46. Lagi kurang. 45, 46. Tak apa. Bawah sekali kita ambil 45. Bawah sekali, lepas tu kita masuk 46. InsyaAllah. Tajuk ni kita bagi habis malam ni. InsyaAllah lebih kurang 1-2 muka surat. 2 muka surat setengah. Tak banyak lah. Kita bagi habis lah. InsyaAllah. Muka surat 45 bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung tentang tajuk wahai anak Adam, renungkanlah kematianmu. Tu tajuk dia. Peringatan ni sebenarnya. Tajuk ni peringatan bagi kita sebenarnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Surah As-Sajdah ayat 11. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu sajalah kamu akan dikembalikan. Itu maksud dia. Maksud ayat tu bahwasanya Allah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kamu kena ingat malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu, dan kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Maksudnya tuan-tuan, Allah memberi peringatan bukan kepada Rasul semata-mata, tetapi kepada kita semua juga dengan perantaraan Rasul, yakni melalui Al-Quran. Allah buat turun Al-Quran, buat pergi kepada Nabi, melalui Jibril ni sampai kepada Nabi, kemudian tuan-tuan, Nabi sampai kepada kita. Jadi bila Nabi sampai kepada kita, bermaksud hari ni Quran ni bukan hanya untuk Nabi semata-mata. Bila Allah sebut katakanlah wahai Muhammad, jangan duk faham Muhammad saja. Kita ni semua sekali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, bila aku wafat besok, aku tinggalkan kepada kamu 2 benda. Barang siapa yang pegang 2 benda ni, ikut baik-baik 2 benda ni, yakin baik-baik 2 benda ni, nescaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran. Sebab tu Al-Quran dan hadis ini kita kena pegang, kita kena ikut, kita kena amal. Tak boleh kita tidak. Tak boleh kita kata tak mau aku tak mau ambil ni lah, aku tak mau. Tak boleh. Mesti kita kena pegang, kena amal, kena ikut dan kena percaya yakin. Tu betul dah. Kena percaya yakin. Baik tuan-tuan. Jadi
Ada suatu riwayat sampai kepadaku yang mengatakan bahawa malaikat maut ni, kepalanya sahaja sampai ke langit dan kakinya sampai ke bumi. Ni malaikat maut dia punya orang kata apa? Rupa kebesaran dia tu, rupa fizikal dia tu, kepala dia dalam satu riwayat sampai ke langit, kaki dia sampai ke bumi. Kaki tu tak heran lagi lah. Kepala sampai ke langit tu. Macam mana nak fikir? Kalau kaki sampai ke bumi tak heran lagi, pasal kita pun pijak bumi. Penting tak? Kita pijak bumi, binatang pijak bumi, semua dari bumi. Tapi kalau kepala sampai ke langit ni, nak fikir lagu mana? Betul tak? Nah, nak gambarkan malaikat maut ni besar mana? Tu baru dia cerita kepala sampai ke langit. Tuan-tuan tak masuk lagi cerita tentang sat lagi tu kot. Mungkin kat dalam ni ada kot, tak silap ana. Nah, malaikat maut ni tuan-tuan, dia dalam satu riwayat tu dia sebut dia boleh menelan bumi ni dengan sekali telan. Habis. Oi, besar. Besar malaikat ni tuan-tuan. Nah, sebab tu kita ni kalau kita nak rasa sombong, kita nak rasa bongkok, amat, tidak boleh nak berasa sesedemikian. Nak berasa angkuh, amat tak boleh. Nak berasa sombong, tak boleh. Pasal apa? Malaikat yang besar pada kita pun tetap mereka tunduk dan patuh arahan Allah. Ini kan pula kita. Ini kan pula kita. Malaikat tuan-tuan, ini bukan setan jin ni, malaikat. Malaikat ni kekuatan dia, kita dah rasa macam kita ni hebat. Kita ni tuan-tuan, takat lawan 2-3 orang belum tentu menang. 2-3 orang tu pun belum tentu menang. Malaikat tuan-tuan, nah, gunung ganang ni kalau dia terlepiang lagu tu, terabung berterbang habis. Malaikat. Nah, 100,000 tan ni kalau disuruh malaikat angkat dengan sekelip mata, dengan sebelah sayap dia tak sampai dia angkat. Tak payah guna semua sayap, sikit lah dia tiup ya, terbang habis 100,000 tan ni malaikat tuan-tuan. Kita tuan-tuan 1 tan nak angkat kena pakai kren. Betul tak? Kena pakai kren. Punya lemah hanya kita ni. Tu pun rasa kemas lah. Wah, aku kuat ni. Aku kuat. Nah, kira nak belasah orang kan. Allahu Akbar. Nah, kira nak bully orang kan. Nah, baru ada belajar sikit-sikit, baru badan tu sadar sikit kan. Pi bully orang tu baru ni yang dalam Facebook. Nah, dia pi belasah budak tu sampai nak patah-patah kawan tu. Tu yang cerita Proton Saga ke apa? Abang Sadu tu. Ingat? Dengan food panda ke grapefruit ke? No, kawan tu hon je pun. Hon mungkin ada sebab kot kan. Mungkin dia orang kata apa, minta laluan ke, ataupun kereta tu makan side dia ke, dia hon lah. Kawan tu turun pergi belasah tu. Lain kali duduk dalam padang muka. Belasah orang tak kena gaya. Allah. Tapi kawan tu kena. Kawan yang kena belasah teruk budak tu. Nah, patah no rusuk dia tak boleh pun macam mana, tak boleh napas ke apa. Nah, alhamdulillah netizen dan orang-orang yang prihatin ni pi bawa perkara ni ke tengah, nak pi bantu dari segi guaman dan sebagainya untuk ambil keadilan. Bagus ya. Nah, jangan kita bully orang. Kita badan besar, belasah orang kecil tak kena, pi belasah badan yang setara dengan hang baru kemah. Ni hang 100 kilo, belasah 40 kilo. Loh, macam gajah dengan sang kancil tu. Mana padan? Hang 100 kilo, lawan 100 kilo, baru ngam. Tengok siapa tumbang dulu. Nah, ni hang 100 kilo, lawan dengan 30 kilo. Memang jadi, orang kata jadi macam kapas kena tiup di angin lah. Kena hawin, kena lambung, kena sepak terajang tu. Kawan tu pukul hang tak rasa apa. Hang badan sadu besar. Nah, cuba kawan tu ambil besi pukul tengok sakit tak? Besi baru keras baru sama lawan dengan hang. Nah, ni masalah tuan-tuan. Kita hari ni manusia, kalau dia tak kenal Allah,
dia tak muhasabah diri dia, tu yang berasa diri dia tu rasa hebat, sombong, angkuh, takbur dengan apa yang dia ada. Sedangkan malaikat ni lagi hebat pada kita ni pun tawaduk, rendah diri. Nah, tak ada lawan Tuhan lah, tak ada berasa diri hebat malaikat ni. Malaikat dia dengar ya, Tuhan suruh ni, dia buat yang ni. Tuhan kata tak jangan, dia jangan. Tuhan kata buat. Sami'na ata'na. Tu malaikat. Dia dengar, dia taat. Tu malaikat. Kita dengar juga. Tapi belum tentu taat. Tu beza kita dengan malaikat. Nah, kadang ada orang tu dia dengar pun tak mau, taat apa lagi? Tak ada lah. Tu lebih orang kata apa, lebih teruk lah. Nah, jadi fikir tengok. Nah, nak lawan Allah ke? Tak ke? Baik. Dunia berada dalam genggaman tangannya. Genggaman tangan siapa? Malaikat maut. Dunia ni. Ni bumi ni yang kita duduk ni dalam genggaman malaikat maut. Dia punya ibarat umpama tu. Seperti pinggan makan yang berada di hadapan kalian. Seperti pinggan makan. Ni cawan yang ada depan anak ni. Ni cawan yang ada ayak ni. Dunia ni ibarat cawan ni. Tangan anak ni ibarat tangan malaikat maut. Dia pegang lagu ni. Dia nampak aja semua makhluk yang berada dalam dunia ni, dalam bumi ni, dia nampak. Mana Mae nak lari? Kat situ je. Ibarat lagu tu lah. Nah, sebab bila dunia dalam genggaman dia ni, dia boleh monitor siapa saja, ke mana saja makhluk Allah ni bersembunyi dalam gunung, dalam gua, dalam laut, bawah tanah, atas darat ataupun udara. Dia boleh tahu. Pasal dalam genggaman dia. Macam kita hari ni, tuan-tuan makan nasi, pinggan tuan-tuan tu duduk depan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak sebutir nasi walaupun dalam bawah sayur tu, nampak tak? Nampak tak nampak? Nampak kan? Apa saja yang ada dalam pinggan tu kita boleh nampak. Begitulah malaikat maut. Dunia ni ibarat dalam genggaman dia. Ke mana saja anak Adam, ke mana saja binatang, ke mana saja makhluk yang melata dan tidak melata di atas bumi ni, semua dia nampak. Sebab tu jangan heran, hang larilah banyak mana pun, jauh mana pun, menyoroklah lagu mana pun, maut pasti akan datang. Jangan heran. Jangan heran. Semut yang berwarna hitam yang berada di atas batu yang berwarna hitam dalam gua yang gelap gelita, dalam malam yang gelap gelita, pun malaikat maut boleh nampak dan boleh tahu. Tambah terang macam ni, spotlight penuh lah surau ni. Lagi dia nampak, senang-senang dia cabut nyawa kita sorang. Bila sampai waktunya. Itu orang kata apa? Perumpamaan malaikat maut tu. Kemudian malaikat maut melihat wajah setiap anak Adam sebanyak 366 kali dan memperhatikan tiap-tiap rumah sebanyak 600 kali. Malaikat maut akan berdiri di tengah-tengah dunia sambil memperhatikan dunia dan seluruh isinya, baik di daratan, baik di lautan maupun di pergunungan. Tuh, dia nampak semua, kiri kanan depan belakang dia semua dia nampak. Ya, seperti sebuah pinggan yang berada di antara kedua kaki kamu. Malaikat maut mempunyai para pembantu yang dapat menelan langit dan bumi dalam sekali telan. Tu yang nampak dia tu. Dalamnya dia sebut. Dia boleh telan bumi ni dalam sekali telan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Besarnya malaikat maut ini. Habis tu ustaz, kalau dah besar lagu tu, malaikat maut ni nak ambil nyawa kita macam mana? Terlampau besar sangat. Kita ni punya lah kecil, macam mana dia nak main? Jangan duk fikir, tak usah duk cerita benda lagu tu. Nah, pasal apa? Kalau duk fikir malaikat ni besar pada dunia ni, macam mana dia nak ambil nyawa kita seorang-seorang? Dia tarik macam mana? Kalau diri dia sendiri besar gila-gila, macam mana dia nak ambil nyawa kita? Tak usah fikir yang tu. Malaikat maut bila dia main kat kita ni, bila dia main kat kita nak ambil nyawa kita ni, bukan dia main dengan rupa asal dia besar lagu tu dah. Dia tak main dengan rupa dia besar, kepala sampai ke langit dah. Dia tak main rupa dia lagu tu.
Dia main rupa yang bersesuaian untuk mengambil nyawa kita, mengikut amalan kita. Kalau kita besar ni, macam kita ni besar tuan-tuan ni, saiz besar ni 160, 170 cm, 180 cm ni tinggi ni. Dia mungkin main lebih kurang lagu macam kita ya. Saiz dia nak cabut nyawa. Berkemungkinan. Bukan dia main dengan wajah dia yang asal tu. Kalau dia main dengan wajahnya asal tu tuan-tuan, macam mana dia nak ambil nyawa kita? Tangan dia saja besar mana? Kepala dia sampai ke langit, tangan dia besar mana? Nak cabut macam mana roh dalam badan kita ni? Fikir tengok. Sebab tu kita ni, benda malaikat, benda gaib-gaib ni, kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh kita nak fikir dengan akal yang logik. Nama pun gaib, benda yang tak nampak. Kita wajib berimannya. Kita disuruh untuk beriman dengan yang gaib. Pasal ni rukun iman. Percaya kepada malaikat ni rukun iman. Tuan-tuan tak percaya malaikat, iman tuan-tuan tidak sempurna, tidak sah. Ada orang malaikat tak percaya, azab kubur tak percaya, hantu percaya pula. La ilaha illallah. Nak lintas kubur takut. Ya, hantu mai ikut belakang aku mampu. Hantu dia takut. Malaikat dia tak percaya. Ada orang tu. Pelik semua manusia ni. Nah, waktu kita kena belajar. Belajar, faham betul-betul. Malaikat ni apa? Setan iblis ni apa? Jin ni apa? Macam mana kita nak kenal mereka ni? Bagaimana kita nak masuk apa? Kita nak mengetahui mereka ini? Kena belajar semua tu. Nah, kita bukan boleh kita kata apa mai ikut tangkap muatnya. Oh, ni macam ni tak boleh. Kita mesti kena belajar, kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu, tuan-tuan. Nak kita nak tewaskan jin, nak tewaskan setan iblis ni, mesti kena ada ilmu. Tak boleh kita nak lawan dia dengan kita punya kepandaian sendiri-sendiri, main ikut dan dia. Tak boleh. Sebab setan iblis dia bukan nampak macam ni. Kalau macam kita orang, jadi tak apalah kita boleh tampak pukul, ambil kayu, ligan apa dengan penyapu apa ke. Setan iblis bukan boleh ligan dengan penyapu. Tak boleh. Nah, dia ada cara dia. Nak lawan dia, nak atasi dia, nak hindari dia, ada cara dia. Lepas tu kena mengaji. Bila kita mengaji, setan ni unsur daripada apa? Jin ni dia unsur daripada apa? Malaikat ni unsur dia apa? Baru kita boleh tahu. Kalau tidak, tak boleh kita nak lawan. Sebab setan ni dia bukan macam kita. Boleh tengok, contoh jumpa lagu ni, yang cakap lagu ni, cakap lagu ni. Nah, kalau dia cakap macam ni tak apa, setan cakap, hello, hang siapa? Aku setan. Setan apa? Nawas nama dia. Oh, kemas Setan kan boleh jumpa kita lagu ni. Dia alam gaib. Pada orang yang tertentu sahaja yang Allah bagi buka hijab, boleh nampak dia. Sebab tu kalau ada orang yang mendakwa, aku nampak belakang tu ada setan 3 ekor. Tuan-tuan jangan percaya lagi. Sabar Ustaz. Jangan percaya lagi. Sebab tengok dulu yang mendakwa tu, dia tu orang yang benar-benar beriman ataupun kutu berhak. Tahu kutu berhak? Tuan-tuan tak tahu no? Sini panggil apa? Tahu orang Jawa sini panggil kutu berhak. Kami kat utara sana kutu berhak. Kalau orang yang tu kata, tu aku nampak belakang tu ada 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Jaga-jaga weh, patutlah hang ni. 5 ekor belakang tu. Jangan percaya, sabar Ustaz. Tengok yang cakap tu siapa. Kalau dia seorang ulama, alim ulama, memang bahagian perubatan, memang dia tu memang belajar bahagian tu, memang dia ni orang yang warak, alim sungguh, baru kita boleh percaya. Sebab itu kelebihan yang Allah bagi pada dia, boleh nampak benda gaib. Tapi kalau kebanyakan lagu macam kita ni, kena tapih dulu dakwaan orang tu. Pasal Allah sebut dalam Quran, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Apa maksud dia? Allah sebut dalam Quran, mereka boleh melihat, mereka boleh nampak kamu dari satu sudut yang kamu tidak dapat melihat mereka. Allah sendiri sebut dalam Quran. Tok senang-senang ni kita dakwa. Tu nampak setan belakang tu. Tu nampak jin belakang tiang tu. Tu nampak atas belakang. Ui, hang ni diam tu. Yang mendakwa belakang kita ada jin 30 ekor, 20 ekor, 5 ekor.
Tengok dulu orang tu siapa yang mendakwa. Silap-silap bulan dia tu yang jin. Termasuk dalam jin juga. Sebab tu dia boleh nampak. Ingat tak? Tak semua orang boleh nampak jin. Dan tak dinafikan ada orang yang nampak benda ni. Tak dinafikan, tapi orang tu yang Allah pilih. Atas keistimewaan dia, kemungkinan dia ni orang yang alim betul, waraf betul. Baik. Kemudian para malaikat lain amat takut kepada malaikat maut melebihi ketakutan seseorang terhadap binatang buas. Malaikat lain pun takut, tuan-tuan. Nak cerita dalam ni, malaikat lain pun takut. Bukan takut tu maksud takut macam takut kepada Allah tu. Bukan. Maksud takut di sini risau. Malaikat lain pun risau. Pasal apa risau? Pasal takut bila-bila masa saja malaikat maut ni boleh ambil dia punya nyawa mereka. Malaikat hidup tak? Hidup. Jadi bila hidup ni pasti akan mati. Ingat, anak pernah bagi tahu kat ibu-ibu ayah dalam kuliah kita. 5 makhluk Allah ni yang akan mati. Yang ni hidup ni pasti akan mati. Manusia, binatang, jin, setan, iblis, malaikat. 5 ni pasti mati. Pasal dia pun hidup. Cuma matinya itu mungkin awal ataupun lambat. Itu saja. Cepat ataupun lambat. Itu saja. Mati tetap. Sebab tu malaikat lain ni amat takut kepada malaikat maut ni, risau. Melebihi kerisauan seseorang itu terhadap binatang buas. Malaikat maut mencabut roh anak Adam dari berbagai anggota tubuhnya. Ni dia suruh kita renung, kita fikir. Sebab tajuk dia pun, wahai anak Adam, renungkanlah kematianmu. Cuba kita fikir macam mana malaikat maut nak berurusan dengan kita besok bila ajal kita sampai. Sebab tu dia sebut dalam ni, malaikat maut ni dia akan mencabut roh anak Adam dari berbagai jenis anggota yang ada pada diri kita. Ada yang dicabut daripada kuku. Ni kuku. Ada yang dicabut daripada mulutnya. Ada daripada matanya, ada daripada tangannya, ada daripada kepala ubun-ubunnya, dan bermacam-macam lagi. Roh setiap orang ni keluar tak sama. Ada orang dia keluar ikut engkung ni, roh ni, alhamdulillah normal. Ada orang dia keluar ikut jari tangan, amat menderita sampai terangkat tangan ni. Terangkat tangan malahan sakit. Allahu akbar. Anak pernah jumpa terangkat tangan ni, sakit ni, nyerit, terlentak kat tengah rumah ni, angkat tangan, jatuh. 2 kali 3 kali diangkat, habis nyawa. Bermakna tuan-tuan, tangan ni roh keluar melalui tangan. Ni sakit ni. Tangan ni terangkat. Sebab tu orang kata setiap orang tak sama kematian dia. Dari arah mana roh itu nak keluar tak sama. Kesakitan Ustaz, kesakitan pun tak sama. Kalau hang orang yang kafir, kalau hang orang yang banyak dosa, orang Islam tapi dosa banyak, kufur ataupun dia ni fasik ataupun dia munafik, dia ni dosa banyak, tak sempat taubat, sakit dia berbeza-beza daripada orang yang beriman ni mati ni. Orang beriman mati sakit lah, sakit kan, tak sakit. Tapi tak sama kesakitan dengan orang kafir, munafik, fasik, syirik. Tak sama. Tu kita kena ingat. Sebab tu kita kena fikir, tengok. Nak mati kita ni, nak malaikat layan elok-elok ke? Nak mati sakit ke? Ataupun sebaliknya? Kena fikir. Lah ni kita kena fikir. Jangan besok lusa. Lah. Sebab mati tak tunggu besok. Mati tak tunggu besok. Kalau ditakdirkan malam ni tuan-tuan mati, malam ni tuan-tuan mati. Kalau ditakdirkan malam ni tuan-tuan dapat peluk isteri dan suami tuan-tuan yang terakhir, malam ni sekejap lagi tidur peluk isteri dan suami yang terakhir. Besok malam tak peluk dah. Tuan-tuan peluk apa? Peluk bantai lah. Suami tuan-tuan atau isteri tuan-tuan duduk dalam lubang kubur. Tu takdir. Sebab tu kita jangan bertangguh besok lusa tulat tungging baru nak taubat. Jangan. Lah ni, malam ni start dah. Ni lepas dengar kuliah ni,
Nak isyak sekali lagi semayang, habis isyak semayang sekali lagi terus nak tengah malam sikit lepas apa ni tidur ke apa, sebelum tidur ataupun lagi tidur bangkit pukul 2 3 pagi kan, buat sembahyang sunat taubat, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sebab kita tak tahu bila hari kita last berada di atas muka bumi ni, tak tahu bila. Boleh jadi hari ni, besok, lusa, tulat, bulan depan, minggu depan, tahun depan, tak tahu. Ataupun tahun ni last, tak tahu. Lagi 2 bulan, tahun ni lagi 2 bulan je. Lah bulan 10, bulan 11, bulan 12. Ada orang mati bulan 1 tahun depan, nak main ni. Lagi 2 bulan je kehidupan dia. Tapi dia tahu tak? Dia tak tahu. Apa kata kalau dia tahu lagi 2 bulan dia hidup, bulan 1 tahun depan 2024 dia mati. Agak-agak 2 bulan ni dia nak kerja lagi ke? Dia nak berhenti kerja ibadat ya. Makanlah apa yang ada. Begini tengok. Lepas tu kita kena muhasabah diri kita. Nah, bila kita mengaji cerita-cerita lagu ni kan, adalah keinsafan tu. Kita dapatlah rasa orang kata apa, ingat ke Allah kematian tu, daripada kita duk buang masa, duk ke hulu ke hilir, tak mengaji apa sampai tak ada peringatan langsung. Bila kita mengaji ni peringatan kepada kita. Alhamdulillah, syukur. Nah, syukur. Nah, baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok tuan-tuan lagi nah. Malaikat maut mencabut roh anak Adam dari berbagai anggota tubuhnya, seperti dari kukunya, keringatnya, rambutnya, yang mana perpindahan roh dari satu sendi ke sendi yang lain sakitnya melebihi sakit libasan 1000 pedang. 1000 pedang sakit lebih daripada tu. Tuan-tuan nak tanya Ana tak boleh nak abang lagu mana? Pasal apa? Tak pernah rasa kena tikam, kena libas dengan pedang macam mana. Tak pernah rasa. Habis kuat kena pukul dengan rotan biasa. Kecil-kecil dulu. Mak bapak garang. Malas pergi mengaji, piak. Bantai tengah belakang. Bantai kat punggung, bantai kat kaki. Yang tu rasa lah. 5-6 kali kena piak. Sakit tu pun jenuh. Nah, sakit kan. Sampai kadang-kadang ada kesan merah biru. Ni kita ni, tu baru kena rotan, belum kena pisau. Ibu-ibu duk masak kat dapur, receh-receh bawang, duk bagui punya, duk berangan nak kaya, receh jari. Allah, sakit ke tak? Sakit ke tak? Sakit oh. Baru ciap tak putih pun, baru ciap luka ya, picit keluar darah, tu pun pedih dah. Ambil plaster balut 2-3 hari ke, nyut. Ni kalau kena 1000 bilah pedang dibantal, dilibas di belakang kita, boleh bayang macam mana? Tak boleh bayang. Jadi itulah sakit seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Kata Imam Al-Ghazali, sakitnya seseorang itu untuk menghadapi sakaratul maut, saat malaikat maut mencabut rohnya, punya sakitnya ni sampai tak terkata, tak terucap, tak terhabang dekat mulut orang yang nak mati tu, sehingga di mulutnya, lidahnya ni melisut masuk dalam, sehingga yang dapat didengar itu saja. Tuan-tuan pergi tengok orang nak mati tengok, boleh cakap ke tak? Tak boleh cakap. Dia boleh yang tu saja. Sampai sakit, sampai tak boleh nak cakap. Kita ni kena pisau, boleh abang lagi. Abang, sakit bang, oi, tadi kena pisau. Boleh cakap, mu kira tak sakit lah boleh cakap. Yang abang tadi balik kono kena ada ayam kat selekor tu, jatuh, Allah sakit lah, motor abang teruk kau yang tak bengkel dah harap ni yang suruh kawan yang tak sakit ni luka ni. Boleh abang lagi kat bini, kira tak sakit lagi lah tu, boleh cakap. Dia kena sakit sampai tak boleh cakap. Tu nak mati tu sakit yang paling sakit, tak ada boleh lawan dah. Kalau tuan-tuan kata sakit saya jatuh, sakit lagi ibu yang bersalin, betul tak? Ibu yang salin pun boleh cakap tak? Boleh cakap. Nah, sakit nah. Ni saya sakit ni. Boleh abang lagi. Tuan-tuan tak percaya? Pergi tanya bini tuan-tuan tengok. Pergi tanya tengok menantu tuan-tuan yang nak bersalin tu. Masa abang bersalin boleh panggil dah laki abang. Boleh panggil dah nurse. Abang tu sakit. Duduk kat labor room ni.
No, dah buka 8 dah. Dah buka 9 dah. No. Sakit tak? Sakit. Boleh panggil nurse lagi. Sakit tu. Boleh panggil nurse. Nurse, sakit nurse. Tolong. Nurse kata, okey, push. Cak, relax. Boleh cakap lagi. Betul tak ibu-ibu? Hanggu. Walaupun anak tak bersalin, anak tahu. Gelak kuat. Nak abang bahawasanya sakit kita ni masih lagi boleh bercakap. Sakit nak mati? Tak boleh cakap. Tak terucap, tak terkata. Sehingga keluh lidah ni. Itu dia. Punya menahan kesakitan. Sebab tu orang kata apa? Diibaratkan kesakitan mak mati itu ibarat 1000 bilah pedang yang dilibas di atas belakang kita. Wallahu ta'ala alam sakitnya bagaimana. Allah saja yang mahu mengetahui. Sebab tu Nabi ajak kita doa ni, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah ni, jangan tinggal hari-hari. Mesti kena minta. Lepas mayang, terutamanya mesti kena minta. Ya Allah, kurangkanlah kesakitan sakaratul mautku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa tu jangan tinggal. Ni ada orang imam tak ada baca lagi, lintang pukang balik lari lah, kemas sangat. Tak tahu besok nak mati, esok sakit macam mana. Kita kena minta doa banyak ke Allah sebab kita ni lemah. Yang nak bagi sakit Allah, yang nak tarik kesakitan kita Allah, yang nak kurang sakit kita Allah, yang nak bagi kita selesa Allah, yang nak bagi kita serabut Tuhan, yang nak bagi kita huru-hara Allah. Kita minta lah keadaan yang elok-elok. Ada orang malas doa. Doa adalah ibadat. Bukan takat semayang saja ibadat. Doa itu adalah ibadah. Sebab tu perbanyakkan doa. Tidak, Allah tak suruhlah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kat aku bagi ke hang. Aku mustajab bagi hang. Surah Al-Ghafir ayat 60. Tapi apa ramai orang yang selalu berdoa, sehari 10 kali doa, 20 kali doa. Ada? Tak ada. Kadang-kadang ada orang semayang, lepas semayang tak doa pun, terus lipat sejadah, belah aku tu ya. No, nak main futsal. No, nak main game. Luar, permainan luar dunia penting daripada bermunajat minta kepada Allah. Patut tak tuan-tuan? Tak patut. Kenalah doa dulu sikit. Paling ringkas pun nak bahasa Melayu, tak kerti bahasa Arab sudah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad ajmain. Lepas tu selawat kat Nabi, lepas tu minta bahasa Melayu. Minta apa? Minta bila nak bahasa Arab tak kerti. Minta bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa kedua ibu aku ya Allah, dan kedua ibu dan ayah aku ya Allah, dosa aku, dosa keluarga aku ya Allah. Ya Allah, kurangkanlah kesakitan matiku ya Allah. Ya Allah, berkatilah umurku, hidupku ya Allah. Selamatkanlah aku daripada azab neraka-Mu, azab kubur. Nah, amin ya rabbal alamin. Habis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cerita. Seminit sampai seminit tak sampai. Tu pun ramai tak mau doa. Anda marah. Anda marah, nampak tu terang. Anda marah kalau orang yang jenis malas berdoa ni. Orang yang malas berdoa ni sombong. Pasal apa sombong? Pasal Allah suruh minta, dia tak minta. Hang siapa? Hang makhluk yang diciptakan oleh dia, bukan hang Tuhan. Nampak tuan? Kita lemah, kita minta lah, kita tahu diri kita lemah. Sebab tu kita kena faham, kenal diri kita, kenal pencipta kita. Baru kita akan rasa kita ni kerdil, lemah, selemah-lemahnya. Kita bila kita tak perasan semua ni, tak kaji semua ni, sebab tu dia jadi bongkok, sombong, takbur. Cuma kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa. Baru kita akan rasa diri kita ni kerdil. Tak ada kuat mana lah. Kita ni lemah. Dengan binatang pun kita kalah. Tuan-tuan tak percaya? Main nak ambil tuan-tuan. Tuan-tuan lawan lari, start dengan anjing, dengan kucing. Siapa menang? Tuan-tuan menang ke kucing menang? Kucing lagi menang. Tu dengan binatang lari pun kita kalah. Nak lawan apa lagi? Nak lawan tenaga. Tuan-tuan dengan lembu mana lagi kuat? Lembu. Try tengok nak korban seorang-seorang nak bagi jatuh. Boleh?
Dia sodok terangkat tuan-tuan. Dia seorang pegang ekor, seorang pegang tali, depan belakang pegang kepala, sampai kat 10 orang nak bagi jatuh seekor lembu. Punya lemah kita ni. Tu pun rasa kuat dah. Nampak? Nak tengok kita lemah tak lemah. Lagi nak uji dari segi apa lagi? Dari segi apa? Dari segi berenang. Siapa lagi kuat? Mainlah perenang dunia. Menyelam 4 minit, 5 minit tak timbul. Terus ambil ikan paus 4 jam tak timbul. Ambil ikan puyuh sudah. Siapa timbul dulu? Kenal ikan puyuh? Kau tak kenal ikan puyuh lah? Ambil ikan puyuh, buh dalam kolam. Hang menyelam, ikan puyuh menyelam. Siapa timbul dulu? Lemah kita ni, lemah. Habis tu Ustaz, bila yang kita jadi kuat Ustaz? Bila kita guna ni. Betul tak? Betul tak betul? Bila kita guna akal yang Allah bagi ni, baru kita menang. Tu tengok, kita boleh cipta kereta api paling laju dalam dunia. Jepun cipta 300, 400 km sejam. Binatang kalah tu. Menang kita. Menang. Kekuatan kita, gajah menang, lembu menang. Asalnya kita kalah. Kita cipta tuan-tuan. Benda yang besar lagi pada gajah, kren. Gajah boleh angkat. Menang tak kita? Menang. Lagi nak apa? Nak berenang. Nak berenang. Oh, siapa lagi paling kuat berenang menyelam? Ikan paus 4 jam tak timbul. Kita lagi kuat. Kita bina kapal selam tak timbul-timbul sehari. Kita menang bila kita guna ni. Bila kita tak guna ni, kalah semua. Nampak tak? Sebab tu kita kan tuan-tuan, kita kena fikir. Allah bagi yang ni, kita fikir. Orang yang hebat, orang yang cerdas, dia menggunakan akalnya ni untuk dia berfikir dan bermuhasabah dirinya. Ni orang yang bijak, orang yang cerdas. Jadi kita jangan kita biarkan akal yang Allah bagi ni kita buat tak mau fikir orang kita duk kata apa duk biarlah akal ni. Kita hidup ni jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Baik, tuan-tuan. Kemudian sambung. Pukul apa? 8.20. Ni masuk waktu ke apa? Tuan-tuan tak ada azan ke? Ada azan? Masuk waktu ke apa? Masuk dah. Tak mau azan ke? Nak azan pergi azan dulu. Anda bagi laluan ni. Panggil bagi ramai sikit. Satu kampung keluar. Pergi azan dulu. Allah. Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Baik, sambung nah, insya-Allah. Seandainya bumi dan langit disuruh menanggung rasa sakit yang diakibatkan oleh kematian, maka keduanya akan hancur lebur kerana tidak mampu menanggung rasa sakit itu. Malaikat maut akan meletakkan roh orang mukmin yang dicabutnya di atas sutera putih yang diletakkan haruman, sedangkan roh orang kafir diletakkan di dalam sebuah bekas daripada api yang baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Yang ni tuan-tuan, cerita ni ketika Nabi SAW habaq kepada sahabat tentang roh orang yang kata yang munafik, yang fasik, yang kafir ni, yang busuk ni, ketika Nabi bercerita kepada sahabat, Nabi tutup hidung. Rasulullah SAW tutup hidung ni, menggambarkan bahawasanya roh orang-orang yang jahat kafir ni amat busuk. Nabi tutup hidung waktu Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat tentang roh ni. Begitu busuknya gambaran. Apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, maka dia akan didatangi 4 malaikat yang akan mencabut nyawanya dari kaki kanan dan kirinya. Roh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya seperti air yang mengalir. Keadaan orang kafir ketika akan meninggal dunia seperti kain bulu basah yang digosok dengan setrika yang amat panas. Itu gambaran. Abu Hamid menyatakan dalam Kasyaf Al-Ulum Al-Akhirah, jika seseorang meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Dalam kalangan mereka ada yang berkata fulan telah meninggalkan wasiat serta harta benda, sedangkan yang lain berkata lidah fulan sudah berat untuk bercakap. Dia sudah tidak mengenali lagi jiran tetangganya dan tidak dapat bercakap lagi dengan saudaranya. Aku melihat kamu semua seperti orang yang dapat mendengar tetapi tidak mampu untuk bercakap. Anak-anak perempuanmu menangisi kamu seperti layaknya seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku yang tercinta, mengapa kamu meninggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Siapa yang akan memenuhi keperluanku? Demi Allah, kamu dapat mendengar tetapi tidak mampu bercakap. Siapa yang dapat dengar ni? Orang yang nak mati tu. Orang yang nak mati tu, kalau anak-anak dia, ni contoh lah, kalau anak-anak dia duk cakap kat telinga dia ni, ataupun waktu tu dia dah mati, contoh, jadi mayat dah, dia duk cakap, anak-anak bini dia ke, isteri dia ataupun suami dia ke, duk cakap ni dekat dengan diri dia, dekat dengan jasad dia tu, mayat ni dia boleh dengar. Nampak? Dia boleh dengar apa saja anak-anak itu bercakap. Rohnya tu ada. Proses roh ni tuan-tuan, waktu seseorang itu dimatikan oleh Allah, malaikat maut cabut nyawanya. Ni anda bagi secara ringkas, bagi faham. Dicabut roh dia ni, kemudian rohnya ni dicabut di tangan malaikat maut, kemudian malaikat maut akan membagi kepada malaikat rahmat atau malaikat azab. Dua ni saja. Tak ada malaikat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tak ada. Dua ni ya. Antara roh malaikat yang akan diambil roh kita ni antara malaikat roh, malaikat rahmat atau malaikat azab. Dua ni saja. Kalau dia ni roh orang yang baik, orang yang beriman, orang bertakwa, selalu taat Allah, tak ada buat maksiat, selalu minta ampun ke Allah, rohnya akan diambil, bawa ke langit dengan orang kata apa, malaikat rahmat yang akan escort, yang ambilnya. Tetapi kalau sebaliknya, malaikat azab. Tu saja. Baik, bila naik saja roh ni sampai di kaki langit, sebelum sampai di kaki langit, on the way, bahasa kita ni on the way malaikat tu naik bawa roh ni. Kalau dia ni roh yang baik, bau wangi tu dapat dihidu dah oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Dapat bau dah. Wanginya. Siapa yang nak bertandang di langit ni? Siapa roh, siapa yang nak main ni? Malaikat yang berada di kaki langit tu bau dah. Sampai belum? Bau dah. Pasal apa? Begitu harum ustaz.
kerana waktu dia mati tadi, sebelum roh nak dibawa keluar tadi tu, 4 malaikat ni, termasuk malaikat maut dan 3 malaikat ni, semua 4 lah. Malaikat maut tugas dia cabut nyawa. Malaikat yang nombor 2 ni tugas dia bawa mis haruman daripada syurga. Malaikat yang ketiga tugas dia bawa kain kapan dari syurga. Malaikat yang keempat tugasnya memberi kata-kata yang indah-indah kepada orang yang nak mati ni. Dia akan bisik di telinga kita ni. Dia akan bisik di telinga kita ni. Kalau nama kita Mai, dia akan sebut, wahai Mai, tahan sikit saja, roh kamu nak keluar. Sekejap saja. Kamu ni orang yang baik. Kamu ni orang yang soleh. Kamu orang yang taat. Allah perintahkan kami memberi layanan kepada kamu yang terbaik. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turunlah malaikat-malaikat ni, kata Allah, dan mereka akan berkata-kata kepada kita. Di antara perkataannya apa dia? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai Mai, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut Mai, jangan kamu sedih Mai. Kamu orang baik, sabar Ustaz. Sikit, tahan sikit lagi. Summastaqam. Dia bertahan ketika itu. Allah sebut dalam Quran. Orang yang beriman ni, waktu dia nak mati, dia bertahan. Ketika rohnya nak dicabut tu, sakit memang sakit. Tetapi tak sakit macam orang kapiak. Dia sakit juga, tetapi dia bertahan. Malaikat pujuk, malaikat yang seorang ni, dia duduk habaq. Sabar, sabar. Tetap bertahan dengan Islam. Sabar Ustaz, kamu orang baik, insya-Allah. Nak sakit sekejap saja. Tu kucing masuk, sekali dia kencing dia habis. Ni kucing belah ke kucing apa ni? Kalau kucing diam kan mobil, kalau dia kencing mata, kalau kucing belah tak apa. Dia tahu dia nak kencing kat mana. Nah, sekali lagi dia kencing, tuan-tuan sujud lagi, sujud atas kencing. Naiknya 4 karin. Nah, ambil. Baik, tuan-tuan. Nah, jadi bila kita ni orang baik, malaikat akan pujuk kita, pujuk sampailah roh kita keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nampak? Allah sebut dalam Quran. Irji'i, malaikat abang ni, irji'i, masuklah kamu, berjalanlah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jalanlah kamu untuk mendapat keredaan Allah, dan Allah pun meredai kamu. Kamu redha apa yang Allah bagi, Allah pun meredai kamu. Nampak? Allah sebut. Nah, ni malaikat akan berkata kepada kita. Dia pujuk kita ni, roh supaya keluar. Tahan sikit lah sakit. Nah, ni orang beriman ni, gambaran dia ni. Nah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah wahai hamba Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Jannah, syurga. Oh, dengar syurga, tuan-tuan. Nah, oh, roh ni nak keluar ke? Tak mau keluar. Nak keluar lah, tuan-tuan. Pasal dengar malaikat kata, tu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sedia dah syurga untuk hang, sebab hang orang baik. Roh yang duduk dalam badan ni nak keluar ke? Tak mau keluar. Confirm nak keluar. Nabi beri gambaran bagaimana roh orang yang beriman ni nak keluar, iaitu bagaimana? Tuan-tuan tengok dekat rumah tuan-tuan tu, teko, tahu teko yang buat bila orang main datang rumah, duk bancuh ayak dalam teko tu, lepas tu duk tuang dan cawan-cawan, tu teko tu. Tuan-tuan tengok gambaran orang yang beriman ni, roh dia nak keluar macam mana? Titisan yang terakhir yang berada dalam teko itu, bila kita tuang, ayak semua keluar. Ada yang bekas-bekas dekat dinding-dinding teko tu kan. Kan dia turun lambat. Kita baru dia turun sikit. Tak keluar. Begitulah roh orang yang beriman. Dia slow, steady, lembut je. Dia turun pun slow, lambat, relax. Tak, dia kurang sakit. Gambaran dia begitu. Tu dia. Nah, sehinggalah roh itu keluar, selesai, bawa naik ke langit. Sampai di kaki langit, malaikat akan bertanya, wahai malaikat, dengan siapakah yang berada, roh siapakah yang bersama dengan kamu ini? Kamu bawa roh siapa? Malaikat rahmat yang bawa roh kita tadi ni, dia akan cakap A sampai Z. Istilah kita lah, A sampai Z. Apa dia Ustaz? Dia akan habaq, ni roh fulan bin fulanah. Nah, dia ni roh yang baik, dia ni roh yang sekian-sekian.
taat Allah, taat mak bapak, suka sedekah, suka semayang bangun malam, suka bagi fakir miskin makan, suka berbakti kepada orang, suka tu suka ni, suka baca Quran, suka. Malaikat cerita habis. Malaikat yang bawa tu, dia habang habis dekat malaikat yang berada di pintu langit pertama tu. Sebab pintu langit tutup, tak buka. Nak masuk, dia kena bagi salam dekat penjaga pintu langit. Macam kita lah nak pergi rumah orang bagi salam. Assalamualaikum. Orang bagi salam, orang tu jawab, buka pintu baru boleh kita masuk. Betul tak tuan? Kalau orang tak buka pintu tak boleh masuk. Begitulah roh kita ni dibawa naik ke kaki langit, tak boleh masuk. Pasal apa? Tutup. Siapa jaga? Malaikat jaga. Kemudian bagilah berlakulah salam. Bagi salam pula, malaikat tanya, siapa yang berada dengan kamu ni wahai malaikat? Dia abang sekian-sekian, dia puji lah. Roh kita ni orang yang baik, dia puji prak. Kemudian, seronok tak kita sebagai roh yang kena puji ni? Seronok ke tak seronok? Seronok. Lumrah manusia suka dengan pujian. Tuan-tuan anda bagi contoh. Tuan-tuan berniaga. Ni, kalau ada yang berniaga dalam ni. Tuan-tuan dengar dekat telinga tuan-tuan, orang menyampai, nasi lemak sampai Pak Leman tu, tak ada boleh lawan tu. Sedap betul ya. Sampai kat telinga tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang berniaga ni, tuan-tuan Leman ni yang berniaga tu. Tuan-tuan seronok ke tak orang puji? Walaupun orang tak puji depan-depan, dengar kat telinga tuan-tuan. Sedap tak? Sedap tak dengar? Dengar. Cuba kalau orang kata pula yang tak elok. Yang hang pergi beli nasi lemak Leman. Allah sampai dia ish. Aku rasa aku buat sedap lagi. Dengar kat telinga tuan-tuan ni. Tuan-tuan rasa ke mana? Syok ke tak syok? Tak syok. Macam itulah kita. Sampai di kaki langit roh, malaikat habaq yang baik-baik. Seronok tak roh kita ni? Dengar. Seronok. Tapi kalau sebaliknya, dia habaq, ni roh orang fulan bin fulana. Roh ni roh yang fasik. Roh ni yang lawan Allah. Roh ni roh yang jahat. Roh ni yang tak semayang. Agak-agak tu senang tak? Kita ni roh ni kita dengar senang tak? Nasib kita. Jadi fikir tengok. Dah sampai di kaki langit ni tuan-tuan. Dah dibuka pintu. Kalau kita ni orang baik lah, dibuka pintu langit. Sebelum nak naik ke langit kedua, para tetamu Allah, yakni malaikat yang berada di langit yang pertama, yang berada beribu-ribu juta yang berada di sah pertama ni, akan solat jenazah kita, roh kita ni di langit, penghormatan. Sebab kita orang baik. Berlakulah solat jenazah kali kedua. Pertama, orang solat jenazah kita, jasad kita di bumi. Yang kedua, berlakulah di langit pertama. Malaikat menyolatkan roh kita langit pertama. Kemudian dah habis, solat habis semua, naiklah sampai langit kedua. Ditanya soalan sama macam langit pertama tadi. Prak. Kemudian solat kali seterusnya. Begitulah sampai ke langit ke-7. Penghormatan. Sampai lagi 7. Naik Sidratul Muntaha dan sebagainya. Bertemu dengan Allah. Allah berikan dia kelebihan. Nasib dia sekian-sekian. Bukunya simpan di Illiyin. Kemudian dia ni orang-orang yang baik. Allah kata, okey, masukkan dia balik ke dalam jasadnya. Dan untuk disoal dalam kubur nanti, maka malaikat pun akan turun. Bawa turun balik. Turun. Bila turun tuan-tuan, roh ini dia berada di sebelah jasad dia yang orang tengah bagi mandi, tengah bagi kapan, tengah duk solek pakai bedak ke apa. Ni roh tu duduk sebelah. Roh ni dia duduk sebelah jasad dia. Masuk dalam badan tak masuk lagi. Dalam tanah lagi baru masuk. Fatu'adul arwahu ila ajsadihim. Roh tu akan masuk dalam jasad. Bila masuk dalam tanah lagi. Waktu jasad kita tak dikebumikan, duk tengah orang bagi mandi, duk tengah bagi pakai kain kapan, duk tengah semayang jenazah, duk tengah adik-beradik duk main, duk tengok muka, duk cium, nangis apa segala bagai. Roh tu duk sebelah. Sebab tu roh orang yang baik ni, dia akan ajak anak-anak dia waktu hidup ni supaya menjadi orang yang beriman. Baca Quran, semayang jangan tinggal dan sebagainya. Supaya bila dia mati besok, anak-anaknya ni akan baca Quran dekat dia, akan doa untuk dia. Dia ni roh yang mati ni,
dia akan turun, dia akan tengok anak-anak dia baca Quran dekat dia, sedekah Fatihah dekat dia, sedekah Qulullah dekat dia. Yang ni tak berhenti berzikir, yang ni tak berhenti doa, ni tak berhenti duk buat cari amal kebaikan untuk mak dia, untuk ayah dia. Seronok dak kita roh sebagai mak ayah ni. Seronok. Tapi kalau ada tengok mak ayah mai turun-turun roh dan lepas habis nak atas turun, tengok anak. Loh, anak aku mana? Ish, tak ada seorang pun baca Quran kat aku minta ampun dosa aku. Ya Allah, mana anakku? Tengok seorang anak bawa rumah duk isap rokok. Tengok seorang lagi duk main game. Tengok seorang lagi, yang ni kot boleh pakai sikit kot. Duk dengan Pak Imam duk pergi buat keranda apa lebih kurang. Seorang ni nampak macam boleh pakai sikit lah. Tengok seorang lagi duk kalut cari geran tanah. Sedih tak tuan-tuan? Kita akan melalui benda ni. Fasa ni kita akan melalui. Tuan-tuan tak percaya, tuan tengok. Perjalanan roh naik ke langit ni sekejap saja dengan malaikat. Malaikat ni sekelip mata sampai dah. Sekelip mata sampai, sekelip mata sampai. Kalau tuan-tuan nak tahu perjalanan langit satu ke langit kedua, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit 7, setiap lapis langit ni 500 tahun perjalanan. Tetapi dengan kehebatan malaikat yang begitu besar, begitu cepat, kerana malaikat dicipta daripada cahaya, sekelip mata pak sampai ke langit 7. Sebab tu benda ni dia sekejap ya. Naik, turun balik. Jasad yang kat bumi ni tak settle lagi. Orang bagi mandi, kapan dan sebagainya. Roh ni akan tengok anak-anak dia buat apa. Sedih, menangis roh ni. Roh ni bercakap dengan anak-anak dia, tapi anak dia tak dengar. Ni malang. Sebab tu kita hari ni sebagai mak dan bapa, ibu dan ayah, didiklah anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Sekurang-kurangnya bila kita mati, mereka tahu tanggungjawab mereka apa mereka nak buat untuk kita. Sekurang-kurangnya mereka boleh mendoakan kepada kita setiap hari dan sedekah untuk kita setiap hari. Cukup. Itulah yang boleh bantu kita. Tak ada apa dah. Doa dengan sedekah anak untuk kita, itu saja boleh bantu kita. Sebab kita nak harap pahala kita ni bukan banyak pahala mana pun. Kita ni bukan ahli Al-Quran. Ya? Kita ni bukannya sedekah banyak, 1 juta, 2 juta, 100,000, 50,000. Nak bagi RM1, nak bagi RM2 pun kadang-kadang lupa. Tabung masjid, tabung surau. Kadang-kadang main surau, duit minta bawa. Betul ke tak? Bukan nak sembang. Kita tahu kita ni jenis hampeh. Bahasa orang kata hampeh. Jenis orang kata apa? Ingat baru ni. Tak ingat. Sebab tu kita kena ada satu backup. Backup apa dia? Tu anak kita tu. Yang kecil-kecil tu yang domain kat belakang tu. Kalau daripada law tak ajak mereka, agak-agak mereka boleh bantu kita tak bila kita mati tu. Fikir apa tengok Nak harap bini, nak harap suami. Belum tentu bro. Bini kita dan kahwin lain, kita dah tak ingat dah. Sembang apa? Begitu juga dengan suami kita. Ibu-ibu kena ingat. Dan dia cakap dari licin, tak ingat dah kita dalam kubur ni. Setuju ke tak? Angguk bini siapa? Jadi sediakan payung sebelum hujan. Yang confirm boleh doa kita siapa dia? Anak. Sebab anak ni, mak bapak dia menikah lain lah. 20 orang ke, 30 orang ke, nak tukar gantilah dengan siapa pun sampai 30 orang ke, dia tetap ingat ayah dia yang betul. Betul ke tak? Sebab tu, didik anak. Isteri ni didik lah juga. Tetapi kita jangan berharap ada pesan kat isteri ni bila abang mati esok, yang doa kat abang ya, yang baca Quran setiap hari no, almu jangan lupa no, sedekah kat abang. Yang bini pun kata, baik abang, abang jangan takut. Janji manismu, kata Aisyah. Betul tak? Bila dah meninggal, habis edah, ada orang minta pula pegawai kerajaan grade 42, 52, jusa C, gaji 18,000, pencen saja 9,000. Agak-agak dia nak cakap tak mau cakap. Abang terus tipu ni dia realitinya. Mesti dia cakapnya. Pak Leman laki dia nombor 1. Bye bye. Siapa yang nak tolong kita? Ni dalam ni. Anak kita.
Ni bukan semua lah ibu-ibu lagu tu. Dan bukan semua suami-suami lagu tu. Tapi kebanyakannya memang lagu tu. Betul ke tak? Jadi sediakan payung sebelum hujan. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan diri kita sendiri dan anak kita. Anak kita tu kalau dia doa, belum tentu Allah nak sampai lagi. Kalau buatnya Allah tak bagi sampai, tak sampai. Kalau Allah bagi sampai, alhamdulillah. Tapi kalau Nabi kata dah, doa anak soleh pada mak ayah dia, confirm tiada hijab. Betul. Tapi nak tengok juga mak pak tu yang mati tu, waktu mak pak dia hidup tu, mak pak dia tu ada akaun ke tak ada akaun? Faham tak apa yang nak nampak ni? Tak faham? Tengok juga mak pak dia tu atas dunia ni semayang ke tak? Kalau mak pak dia pun jenis buluh in. Tahu buluh in? Arwah Mamuk Juno, cerita Piramli tu. Buang tongkat, buang tasbih, buka jubah, India baiknya. Faham tak? Kalau jenis mak pak pun semayang pun tak, duk kira karaoke ya. Anak doa belum tentu sampai masuk dalam tabung mak pak dia. Pasal apa? Akaun tak ada. Macam tuan-tuan lah nak simpan duit, buku akaun tak buka, pergi bawa duit 100,000 nak masuk dalam akaun. Bank kata tulis nombor akaun sini lah, buh nama, IC, nombor akaun. Kita buh nama, kita buh IC. Nombor akaun tak ada. Bank kata buh tulis nombor akaun, nak buh mana? Saya akaun tak ada. Akaun tak ada nak masuk duit macam mana? Lah kali kaunter tu kata apa? Masuk akaun saya senang, boleh? Boleh ke tu? Tak boleh. Mesti kena ada buka akaun. Akaun kita apa? Sembayang, solat. Sebab tu jahat, nakal lagu mana pun, semayang jangan tinggal. Sebab benda itulah yang akan dihisap pertama sekali besok. Kalau yang ni fail, tak usah cerita lah zakat hang ke, sedekah hang ke, haji hang 10 kali ke, Allah tak pandang tu. Puasa hang tungging langgang, Allah tak pandang tu. Nah, semayang nombor 1. Solat. Sebab tu dia abang, as-salatu imanuddin. Solat itu tiang. Kalau tiang tak ada, nak buat rumah tu mana? Tiang agama tu. Orang yang tidak solat, umpama dia meruntuhkan agama. Sebab tu hukum asal dalam fiqh ni, dalam fiqh hukum asal ni, orang yang tinggal solat dengan sengaja disuruh taubat dalam masa 3 hari, dia tidak mahu bertaubat, pemerintah bagi dia 3 hari untuk bertaubat, dia tak mahu bertaubat, hukumnya bunuh. Sebab apa? Sebab dia meruntuhkan agama. Tuan buka kitab fiqh tu, asal hukum. Cuma bila lah ni nak diperinci ikut pendapat yang sebenarnya. Okey, yang mana yang tinggal semayang terbagi pada 2. Yang dia iktiqad tak wajib ke? Dia iktiqad wajib semayang ni tapi dia malas. Mana? Okey, kalau dia malas saja, dia tak kata tak wajib. Dia kata wajib tapi dia malas nak buat. Ini fasik. Fasik tak boleh jadi wali tau. Nikah. Jangan buat pasal. Nah, tapi kalau dia i'tiqad bahawasanya 5 waktu ni tak wajib, dosa kata yang sunat, yang wajib 5 waktu ni dia kata tak wajib semayang, hukumnya kafir, diberi 3 hari untuk bertaubat. Dia tak bertaubat, pemerintah boleh jatuhkan hukuman bunuh. Hukum. Sebab tu hari ni kalau orang tak semayang, jangan kata dia kafir lagi. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang syadid mengatakan kafir, sebab Nabi sini sebut perbezaan orang Islam dengan orang kafir adalah apa dia? Solat. Dia kata tak semayang, kafir lah. Tu yang beza dia. Tapi ulama yang keras itu ada, dia ikut pendapat tu. Tapi kita ambil yang lemah, yang kata yang tak syadid sangat, tak keras ni. Okey, dia tak semayang, tapi dia i'tiqad dah 5 waktu tu wajib. Wajib, okey. Maka dia fasik saja, belum kafir. Tu cerita dah. Sebab tu jangan ni kalau orang tak semayang, jangan terus kita hukum dia kafir. Tak boleh. Nah, abang kau ni fasik ni. Nah, ingat bila fasik esok, anak kamu nak kahwin, kamu nak jadi wali, tak boleh kamu kena bertaubat dulu. Jangan buat pasal. Nah, jangan kita buat pasal. Nah, abang elok kena terang elok.
Bukan terus kapiak. Kapiak ni kalau dia kata semayang tu tak wajib, baru kapiak. Kena wajib dia bertaubat. Tu cerita dia. Dah? Boleh kot no? Dan tak ada orang ya. Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Muka surat 46. Kita masuk muka surat 47. Bulan depan dah. Ni minggu ni lah. Minggu 4 esok hari Ahad. Kuliah subuh. Nah, muka surat 47. Nah, tanda kat situ. InsyaAllah. Jadi untuk malam ini sekadar itu dulu. Apa yang nak sampaikan itu ambil iktibar, ambil ibrah pengajaran. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan, kekurangan, kedhaifan diri anda sendiri. InsyaAllah kita jumpa di di minggu keempat kuliah subuh kita hari Ahad. InsyaAllah. Nah, dan seperti biasa, nak sebelum anda akhiri kuliah anda ni, minta ampun, minta maaf banyak. Anda terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan, kekurangan, kedhaifan diri anda sendiri. Dan kepada yang nak berinfak untuk buat amal jariah saham akhirat, tabung disediakan di atas bangku tu untuk mak tahfiz kami. Nak lillahi ta'ala. Sedekahlah takat yang mampu, infaklah takat yang mampu. Yang penting niat kepada Allah Ta'ala. Sedekah pahala yang tuan-tuan beri itu kepada mak dan ayah tuan-tuan, mudah-mudahan sampai kepada mereka insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanallahumma wa bihamdihi.